Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar. Bersama saya kembali Cikgu Suhada, Cikgu Sains anda. Selamat datang ke kelas TVIS. Okey kelas, sedar tak sedar hari ni kita dah sampai ke pembelajaran kita yang ke-9. Esok pembelajaran yang terakhir. So hari ni hari kedua sebelum habis esok. Okey pelajar, hari ni pembelajaran ke-9 saya akan sambung topik daripada unit 6 elektrokimia yang telah kita belajar semalam. Saya akan sambung sedikit, ada beberapa soalan yang tertinggal, tak cukup masa semalam. So hari ni kita akan pergi sikit kepada unit 6 elektrokimia dan bab 7 kita akan masuk kepada cahaya dan optik. Topik cahaya dan optik ni dia sangat tricky. Jadi saya perlukan anda semua untuk fokus dalam kelas. Okey pelajar. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak recap balik, saya nak refresh apa yang telah kamu belajar semalam. Semalam kita dah belajar macam mana nak tentukan sel tu sel elektrolitik ataupun sel tu sel kimia. Untuk sel elektrolitik, dia mesti ada sumber tenaga, bateri ke, elektrik ke. Okey. Untuk sel kimia, dia tak perlu ada sumber tenaga ya pelajar. Okey. Untuk sel elektrolitik, anode dia adalah terminal positif, manakala dia punya kathod adalah terminal negatif. Manakala untuk sel kimia dia terbalik. Anode dia adalah terminal negatif, kathod dia terminal positif. Lagi satu, terminal. Untuk sel elektrolitik dia memakai terminal yang sama. Metal yang sama boleh, tapi untuk sel kimia dia perlu pakai terminal yang berbeza. Okey, kamu kena ingat 3 faktor yang dah kita belajar semalam. Faktor siri elektrokimia. Ingat lagi tak kalau cation, kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya pasangan cukup agama. Lagi dia ke bawah, lagi senang dia dah nak nyahcas. Okey, manakala untuk anion. Untuk anion, Faizal sungguh naughty, curi barang I. Biasa tu tak ada, sampai O saja. Okey. OH, antara OH dengan sulfate, SO4 2-. OH akan dipilih untuk dinyahcas sebab kedudukan dia dekat bawah. Okey. Faktor yang kedua, faktor concentration, kepekatan. Bila ion elektrolit kita, kepekatan dia tinggi, maka dekat anode dia akan pilih ion yang berkepekatan tinggi. Manakala dekat kathod tak ada apa-apalah. Macam biasa ikut siri elektrokimia. Lepas tu, jenis elektron. Jenis elektrod. Kalau elektrod yang kita pakai tu sama jenis dengan elektrolit kita. Maka ada apa? Dekat anode dia akan jadi semakin tipis, dekat kathod dia menjadi semakin tebal. Okey. Sekarang saya dah recap sedikit apa yang kita belajar semalam ya pelajar. So, saya terus nak masuk kepada sambungan soalan semalam. Sambungan soalan bahagian A. Ingat bahagian A ni dia mesti ada pemboleh ubah. Bahagian A dia akan menguji teknik ataupun kemahiran sains proses kamu. Kemahiran proses sains kamu lah. Memerhati ke, membuat hipotesis, membuat inference, memberikan pemboleh ubah dan banyak lagi. Okey pelajar, jom kita tengok. Rajah 2, dia tunjukkan satu eksperimen menghasilkan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia. Daripada sel kimia sebab dia tak ada elektrik ya. Dia tak pakai sumber tenaga. Ada voltmeter je di sini. Jom kita tengok Untuk 2A. Dia pakai terminal, satu dia pakai zinc, pasangan zinc, satu dia pakai pasangan kuprum. Satu pasangan zinc dengan pasangan kuprum. Dia punya elektrolit asid hidroklorik cair. Tengok bacaan voltmeter. Berapa bacaan voltmeter dia ni? Ada bacaan voltmeter. Untuk diagram atau rajah 2B, kita boleh nampak dua-dua pakai copper. Voltmeter tak ada bacaan. Ingat syarat untuk sel kimia, dia mesti memakai pasangan logam yang berbeza. Kalau pakai pasangan yang sama, takkan ada arus elektrik. Okey? So,
Soalan A, catatkan bacaan voltmeter. Nampak tak? Catatkan bacaan voltmeter. Kata kunci dia suruh kamu catatkan. Baca bacaan voltmeter. Dia menguji kemahiran memerhati kamu. Okey, jom kita tengok. Pelajar, kita ada Fatihah kat sini. Fatihah, boleh tak bagi bacaan voltmeter kita yang pertama ni? Untuk diagram 2A ni. Pasangan kuprum dan zinc. Cuba tengok berapa. Okey, kat sini 1. Dia tunjuk dekat sini. Jadi 1.4 volt. Manakala untuk pasangan copper dengan copper, kuprum dengan kuprum, tak adalah. Sebab pasangan dia sama. Tak adalah voltmeter, tak adalah current. Okey, kosong. Okey. Soalan seterusnya. Dia menguji inference kamu. Beri sebab. Beri satu inference. Dia minta satu inference. Kenapa pasangan kuprum dan zinc ni ada bacaan, pasangan kuprum dengan kuprum ni tiada bacaan. Dia suruh kamu bagi sebab. Kenapa pelajar? Okey, kenapa? Kamu boleh je lah beri sebab kenapa kosong. Pasangan kuprum, katakanlah kamu nak cakap pasangan kuprum dan zinc lah. Kuprum dan zinc ada bacaan kerana kenapa ada bacaan? Kerana ada arus elektrik. Okey, kenapa pasangan kuprum dengan kuprum kosong voltan? Kerana tiada arus elektrik yang mengalir. Okey, selesai soalan B, kita pergi kepada soalan C. Nampak tak? Dah 3 markah. Ni 2 markah, sini 1 markah. Okey, tolong jawab dengan betul di sini. Sangat sayang. Jawapan dah ada dalam soalan. Sila jawab dengan betul. Okey, pasangan logam yang manakah menghasilkan arus elektrik? Logam yang manakah menghasilkan? Dah tanya dah tadi. Jadi mestilah logam yang berbeza. Pasangan kuprum dan zinc. Okey, soalan ni senang je. Tapi soalan ni ada banyak saya perhatikan ada banyak dekat trial negeri 2021. Harap-harap keluarlah satu kan dari 4 soalan tu. Okey. So, seterusnya D. Berdasarkan eksperimen, nyatakan definisi secara operasi. Dia tanya. Mesti ada satu soalan definisi secara operasi. Dalam 4 soalan mesti ada satu Okay, ingat. So, macam mana cikgu kata? Cikgu kata nak jawab soalan definisi secara operasi, kamu letakkan term. Term nak dapat dari mana? Daripada soalan. Dia tanya apa definisi secara operasi bagi asid, bagi alkali, bagi sel kimia. Okay. Term tambahkan dengan pemboleh ubah bergerak balas kamu. Apa yang kamu perhati di akhir eksperimen. Okey, kita tengok jadual ni. Yang di sebelah kiri sentiasa pemboleh ubah manipulasi. Dan yang di sebelah kanan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi kita ada term sel kimia. Sel kimia adalah bahan. Sel kimia adalah bahan yang menghasilkan bacaan voltmeter. Kan senang je. Term tambahkan dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita masuk kepada soalan bahagian B. Ingat bahagian B ni dia fokus kepada, terus fokus kepada soalan teori dan aplikasi. Dia mesti tanya sel, namakan sel ni. Rajah 8 menunjukkan struktur sel. Okey. Kita ada kepingan magnesium, kita ada jalur kuprum, voltmeter. Dan larutan natrium klorida sebagai elektrolit. Namakan sel. Dia minta kamu namakan sel. Senanglah sebab dia tak ada sumber tenaga, dia tak ada bateri, maka dia merupakan sel kimia. Sel kimia ringkas ke, sel kimia ke, 1 markah di situ. Okey. B.
Elektrod logam yang manakah bertindak sebagai terminal negatif. Ingat, untuk sel kimia anode dia terminal negatif. Katot dia terminal positif. Ya pelajar, dia terbalik dengan sel elektrolitik. Mari kita tengok. Dia ada magnesium dengan kuprum. Magnesium dengan kuprum. Magnesium dan copper. Cu dia punya singkatan, saya pakai singkatan. Okey. Mana satu yang atas dia akan jadi anode? Okey, ingat tak lagi kita punya akronim semalam? Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah M. So Mg dulu. Supaya pasangan hidup cukup agama. Cukup kat bawah sekali. Cu. Jadi Mg akan menjadi kamu punya anode ataupun terminal negatif. Okay, so kalau dah anode magnesium terminal negatif, maka kuprum terminal positif. Soalan ni saja je dia minta terminal, dia tak minta anode. Dia tak tanya anode katot, dia bagi terminal Okey. Bagaimanakah terminal negatif ditentukan? Bagaimanakah anode ditentukan dalam satu sel kimia ringkas? Ikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Ikut kedudukan logam dalam siri elektrokimia. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pasangan hidup cukup agama. Ingat yang tu Okey. So, D. Apakah yang diperhatikan pada bacaan voltmeter jika kepingan magnesium digantikan dengan zinc? Katakanlah sekarang kita ada magnesium. Magnesium di situ. Kita tak nak pakai magnesium, tak nak pakai. Saya nak ganti magnesium ni dengan zinc. Okey. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat. Jadi zakat zinc. Zinc di bawah magnesium. Okey. Dia suruh kamu perhatikan bacaan voltmeter. Ingat lagi tak saya kata semalam, kalau jarak antara logam bertambah, maka bacaan voltmeter bertambah sebab arus bertambah. Jadi, sekarang jarak antara magnesium dengan copper. Antara zinc dengan copper. Zinc dengan copper lagi sikit jarak dia, lagi kecil jarak dia, maka dia akan menghasilkan bacaan voltmeter yang lebih kecil pelajar. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya D2. Beri sebab. Kenapa kamu kata begitu? Bagilah sebab. Kerana pasangan logam yang terletak lebih dekat antara satu sama lain menghasilkan voltan yang lebih rendah. Bagi sebab kamu. Jangan takut. Bagi sebab saja. Okey. Seterusnya, so dia dah bagi dah ni sel kimia ringkas, maksudnya tak ada bateri. Pasangan logam mesti berbeza. Berdasarkan Raja 10, pelet yang manakah berfungsi sebagai katot? Dia tanya yang mana berfungsi sebagai katot? Terminal mana yang copper ke zinc? Kita ada zinc, kita ada copper. Okey. Kuprum. Ya betul. Dah tahu dah ni, boleh jawab exam dah. So, Cu kuprum akan jadi katot sebab kedudukan dalam siri elektrokimia zinc dekat atas. Kalau nak cukup, mana yang dekat atas? Zinc dekat atas, copper di bawah. Jadi zinc akan jadi anode, copper akan jadi katot. Okey, bagus. Seterusnya, cuba jawab sama-sama dengan saya Alright, cadangkan. Dia suruh kamu cadangkan bahan lain yang boleh kamu ambil di dapur, yang ada dekat dapur kamu tu. Jika larutan kuprum sulfat tak ada, kat rumah mana ada kuprum sulfat? Kuprum 2 sulfat tak ada kat rumah, Kak Makmal ada? Tak dapat, tak ada. Apa yang kamu nak ambil dekat dapur menggantikan elektrolit? Kuprum sulfat adalah elektrolit. Yang boleh kamu ambil garam. Garam tu adalah sodium klorid natrium klorida. Garam, apa-apa yang mengandungi ion, sebatian ion. Kamu boleh ambil jus-jus yang masam, cuka masam kan. Kamu boleh ambil jus limau, jus lemon ke.
Tapi yang ada kat dapur biasanya garam lah. Garam memang wajib ada kan rumah setiap orang. Cuka tak semestinya ada. Jus limau tak semestinya ada. Okey cikgu, saya nak bagi, saya bagi 3. Saya bagi 3. Garam, cuka, jus limau. Semua betul. 3 markah ke cikgu? Tak. Maksimum 1 markah. Kamu bagilah 10 sekalipun, pemeriksa akan ambil 1 yang depan ni je. Kalau yang depan ni kamu bagi salah, dia akan tengok jawapan yang lain. Option jawapan lain. Okey. So, tengok yang C Sel ringkas menghasilkan arus elektrik daripada tindak balas kimia dalam sel elektrolit. Adakah anda bersetuju? Setuju tak jika kita pakai sel kimia ni dalam situasi terdesak? Contohlah tak ada karen. Kamu setuju tak kalau kita pakai je sel elektrokimia ni? Kan kat rumah ada garam. Buatlah larutan garam, letakkan 2 logam yang berbeza. Lepas tu connectkan dengan wayar, pasang dengan mentol. Jadi adalah mentol yang bercahaya. Tak payah lampu suluh, tak ada, tak payah lilin pun ada. Jadi, dia minta kamu setuju tak? Untuk soalan ni, kamu boleh cakap setuju, kamu boleh cakap tak setuju. Tak ada yang salah. Kamu nyatakan dulu kamu setuju atau tidak, 1 markah di situ. Dan lagi 1 markah, dia minta alasan. Bagi sebab, lagi 1 markah. Kalau saya tak setuju. Fatihah setuju tak? Dia boleh jadi setuju, dia boleh jadi tak setuju. Kamu setuju tak? Contohlah, saya tak setuju. Tak setuju, 1 markah di sini, 1 markah. Kenapa? Saya kena bagi sebab. Sebab, yelah kita kan letak, contoh kita letak dalam cawan, dia punya elektrolit tu. Ada pula adik-adik lari sana sini. Kan senang tumpah, ada pula kucing. Sebab senang tumpah. Bagi je apa-apa sebab kalau kamu tak setuju. Tumpah. Okey. Kalau kamu setuju. Setuju? 1 markah. Setuju kenapa? Sebab senang dihasilkan. Senang dia punya setup. Senang disediakan. Tak mahal. Tak ada barang-barang yang mahal. Semua pakai barang-barang kat rumah je. Okey. Dan soalan lagi satu. Pelajar ingat kalau ada soalan dia provide tempat kosong macam ni, nak biar kosong ke? Tak. Kena lukis. Untuk soalan ni dia akan soalan yang ke-9 dan soalan yang ke-10. Setiap soalan 9 akhir dia mesti suruh kamu lukis 3 markah dan soalan 10 pun dia suruh kamu lukis. Nampak tak? 6 markah total. Takkan 6 markah buang macam tu je nak dapat A kan? Okey. So macam mana kamu nak dapat 6 markah ni? Tindak balas kimia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Dia nak suruh kamu hasilkan sel kimia lah tu. Anda diminta guru untuk menyambungkan 1 sel kimia ringkas. Nak buat sel kimia ringkas senang je. Tak susah pun. Dengan menggunakan wayar penyambung. Okey, sekejap saya highlight dulu wayar penyambung ni. Dengan menggunakan wayar penyambung, mentol, buah lemon, guna lemon. Paku besi dan 1 radas lain. 1 radas lain kamu kena beri. Labelkan rakaran dan berikan konsep berkaitan jawapan anda. Okey, pelajar. Macam mana sel kimia ringkas? 1 markah adalah untuk semua bahan yang dibagi kamu gunakan. Okay. Contoh kita buatlah sel kimia ringkas. Kita ada mentol. Saya lukislah mentol. Nampak macam mentol. Asal nampak macam mentol okey lah kan. Mentol lepas tu dia mesti ada 2 terminal. Dia pakai paku besi. Satu dia pakai paku besi. Lukislah paku. Lagi satu dia pakai contohlah saya nak pakai kuprum. Kan kena logam yang berbeza. Paku besi, logam besi lah. Okey. Ni wayar penyambung. Ni mentol. Kita dah pakai mentol. Gariskan mentol. Wayar penyambung. Label pelajar. Tak ada label tolak 1 markah. Walaupun cantik macam mana pun lukisan kamu. Okey. Lepas tu yang ni kamu pakai paku besi. Okey, di sebelah kanan ni kamu pakai kuprum.
Dan, okey, paku besi dah, satu radas lain ni kuprum tadi dan buah lemon. Buah lemon akan jadi elektrolit kamu. Letaklah lukislah buah lemon kat sini. Cocok je kat lemon tu pun dah boleh dah. Ataupun kamu nak berah lemon tu pun boleh. Ni buah lemon, tak macam buah lemon kan? Okey, pelajar. Untuk gambar ni, 3 markah kamu boleh dapat. Pertama, untuk apabila kamu menggunakan semua, kamu memberikan satu radas yang lain, satu markah, dan lukisan yang betul, lukisan sel kimia ringkas yang betul, serta label, kamu akan dapat dua lagi markah. So, 3 markah. Contoh, katakanlah kamu tak ada label. Tolak satu markah daripada 3 markah. Okey. So, senang je nak dapat 3 markah. Ni kita pergi lagi, ada satu lagi soalan. Ni soalan pasal sel elektrolitik. Darjah 8, dia tunjukkan susunan proses elektrolisis. Kita ada logam K, kita ada logam L. Okey, logam K dengan logam L. Larutan kuprum sulfat. Logam yang manakah berfungsi sebagai katod? Yang mana katod? Yang disambung dengan terminal negatif bateri lah. Ni katod. Logam L katod, logam K anode. Sebab dia disambung dengan terminal positif bateri. Okey, logam mana berfungsi sebagai katod? Logam L. Jangan tulis L je. Dia katanya logam apa? L tu untuk apa? Tulis logam L. Kalau kamu tulis L je salah Okey. Selepas 5 minit, apa terjadi kepada anode? Ni mesti penyaduran ni. Okey. Apa yang jadi dekat anode? Anode akan menjadi semakin tipis. Anode akan jadi semakin tipis. Manakala katod akan jadi semakin tebal. Okey. Tengok seterusnya. Spatula besi dalam makmal telah berkarat. Jadi mestilah kamu nak sadur, betul? Apa kaedah saintifik sesuai untuk mengatasi masalah ini? Nyatakan penyaduran ke, penulinan ke? Wajarkan jawapan anda. Beri sebab kenapa. Beri reason kenapa. Jadi mestilah electroplating ataupun penyaduran. Penyaduran logam. Okey, sebab dia apa? Sebab kamu boleh beri sebab objek besi, permukaan besi boleh dielakkan daripada berkarat. Okey, permukaan besi ni dia senang berkarat bila dia terdedah kepada kelembapan dan udara. Jadi nak elakkan dia terdedah, mestilah kita kena sadur. Kenapa kamu kena sadur? Kerana permukaan besi senang berkarat jika ada air, kelembapan ataupun ada udara. Sebab itulah kena sadurkan. Kita lindungi lapisan besi tu. So, dia tak berkarat. Okey. Dia suruh lukis. Nampak tak? Ni katakanlah yang tadi tu soalan nombor 9. Yang ni akan jadi soalan nombor 10. Tapi dia akan unit yang berbeza. Dia tak ada dua-dua unit 7. Dua-dua unit 6. Tak. Proses elektrolisis boleh diaplikasikan untuk mengekstrak logam tulen daripada logam tak tulen. Okey. Proses pengekstrakan logam, pengekstrakan logam. Okey, anda dibekalkan sekeping jalur argentum tak tulen. Ni penulinan logam lah ni. Sekeping jalur argentum tulen. Bika, larutan argentum nitrat, wayar, emitter dan bateri. Reka satu sel elektrolitik untuk menghasilkan argentum tulen daripada pengekstrakan argentum tak tulen di bawah. Mestilah elektrolisis pelajar. Jadi lukislah sel elektrolitik. Okey. Tak payah lukis, siap ada shade semua tak payah. Ni bukan kelas seni. Nampak saya pun lukis tak lawa kan. Tapi saya boleh dapat 3 markah tau. Okey. Ni basic dia lah apa yang kena ada.
Dia pakai bateri. Bateri, labelkan siap-siap supaya kamu tak lupa. Bateri saya dah ada. Lepas tu, wayar penyambung. Wayar penyambung. Ni wayar. Ini bikar. Saya pakai bikar. Sebagai saya punya elektrolit, saya letak apa? Cari kat atas. Argentum nitrat, tidak tulen. Sekeping jalur argentum tulen. Bikar, larutan argentum nitrat. Okey. Okey. Untuk kamu punya anode. Ni kan positif. Jadi anode dia di sini. Anode. Ini negatif. Dia akan jadi cathode. Pelajar ingat anode dia akan sentiasa menjadi kurus. Sentiasa menjadi terhakis. Dia akan menjadi tipis. Jadi yang tak logam yang kita nak sadurkan tu, logam sadurkan pula. Kita tengok kan dia bagi argentum tulen dengan argentum tak tulen. Argentum yang tak tulen yang kita nak tulenkan kita letak dekat anode sebab dia akan dekat anode dia akan menjadi tipis. So, argentum tak tulen. Argentum tak tulen. Manakala di cathode, kena letak argentum tulen. Okey, dah check. Last step. Jangan lupa check kamu dah pakai semua bahan belum? Okey, saya dah pakai bateri. Oh, emitter. Nampak tak? Emitter tak ada. Emitter tak ada je tolak satu markah tau. So, kamu letaklah emitter di sini. Letak je lah emitter di sini. Okey, saya dah ada emitter. Emitter dah. Wayar pun dah. Argentum nitrat sebagai elektrolit. Bikar dah label. Argentum tulen. Argentum tidak tulen. Semua dah ada. Jadi, untuk guna semua, bila kamu guna semua bahan, satu markah. Bila kamu lukisan yang betul, lukisan sel elektrolitik betul, ada pula label, lagi 2 markah. So, total 3 markah. Ingat jawab soalan. Jangan takut. Lukis je. Tak cantik tak apa. Asalkan ada key point kat situ. Okey. Ini soalan nombor 11. Soalan esei. Soalan section C. Soalan bahagian C. Soalan esei. Soalan merancang eksperimen. Dia akan dimulakan dengan pernyataan masalah dulu. Tengok situasi dia. Sel kimia daripada ubi kentang, daripada ubi boleh menghasilkan mentol. Nampak mentol ni menyala. Ni ubi kentang je. Didapati nyalaan mentol bagi pasangan logam kuprum, kuprum dan zinc lebih terang daripada pasangan kuprum dan plumbum. Okey. Pasangan logam. Dia pakai pasangan logam yang berbeza. Satu pakai kuprum dengan plumbum, satu pakai kuprum dengan zinc. Tulis. Kuprum dengan zinc, kuprum, plumbum. Mana lagi terang? Pasangan logam kuprum dan zinc. Ni lagi terang. Tulis. Jadi kuprum dengan plumbum tak terang. Nyatakan satu pernyataan masalah. Cikgu, macam mana nak buat pernyataan masalah? Soalan. Mesti dalam bentuk soalan. Maksudnya diakhiri dengan tanda soal. Yang ni tak ada tanda soal jadi salah lah. Kamu kena letak tanda soal ya pelajar. Okey. Adakah pasangan logam, pemboleh ubah adalah pasangan logam sebab kamu diberi pasangan logam yang berbeza. Pasangan logam mempengaruhi kecerahan mentol. Kecerahan mentol kamu punya pemboleh ubah bergerak balas. So, jangan lupa letakkan tanda soal sebab kamu tanya adakah, mengapakah, bagaimanakah, letaklah apa-apakah tu semua. Okey. Selepas ni dia akan tanya soalan hipotesis. Tengok hipotesis. Hipotesis, kamu dah dapat dah jawapan dia ada dekat sini. Mentol lampu untuk pasangan kuprum dan zinc lagi terang daripada mentol untuk pasangan kuprum dan logam plumbum. Kenapa pelajar? Kenapa? Ada siapa boleh bagi tahu saya? Kedudukan dia kan. Kalau kuprum
pasangan kuprum dengan zinc, pasangan kuprum dengan zinc dia lagi jauh berbanding pasangan kuprum dengan plumbum. Ni plumbum, kuprum, zinc ke atas. Nampak tak jarak dia? Zinc dengan kuprum jauh, plumbum dengan kuprum dekat je. Okey. Dia soalan C, dia akan suruh kamu rancang eksperimen, buat eksperimen. Pertama sekali, tolong perhatikan senarai bahan yang diberikan. Bacalah, mestilah kena baca kan. Rangkakan satu eksperimen untuk bina sel kimia ringkas, sel ringkas dengan menggunakan air laut. Kamu diberi air laut. Seterusnya, kamu diberi bikar, galvanometer. Kita highlight supaya nampak air laut, bikar, galvanometer, kepingan kuprum, kepingan zinc, kepingan magnesium dan satu bahan lain. Dia mesti nak mengkaji jarak antara siri elektrokimia tu. Okay. So, huraian anda harus mengandungi kriteria berikut. Kat sini, kamu tadi dah ada kan, kamu punya pemboleh ubah manipulasi. Dia pula bagi kuprum zinc. Mestilah pemboleh ubah dia pasangan logam dan pemboleh ubah bergerak balas kamu ada galvanometer. Jadi mestilah dia nak mengkaji bacaan galvanometer, arus elektrik. Okay, jadi tujuan kamu boleh tulis untuk mengkaji hubungan antara PM dan BB. Jangan tulis PM dengan BB. Tulislah PM tu apa? Untuk mengkaji hubungan antara pasangan logam dan bacaan galvanometer dan arus elektrik. Macam tu Jangan tulis PM dan BB ni. Cikgu kata PM dan BB. Memanglah cikgu kata PM dan BB. Tapi nyatakan apa? Okey. So, kamu dah ada pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan. Kamu boleh letak isi padu air laut. Kamu boleh letak jenis elektrolit kan sama-sama pakai air laut. Satu tak bolehlah pakai air laut. Satu tak boleh pakai air pipe. Jenis elektrolit kena sama-sama air laut Prosedur. Prosedur ni pelajar takut sangat nak jawab. Okey, sebentar ya. Okey, soalan prosedur. Tengok macam mana nak tackle dengan soalan prosedur. Ada 4 markah, banyak ada kat sini diberikan untuk jawab soalan prosedur. Jadi, kamu diberi pilihan sama ada nak jawab dalam bentuk gambar dan ayat ataupun kamu nak bagi ayat penuh terpulang. Tapi bagi saya, senang untuk kamu sekiranya kamu lukis dan buat ayat sikit je. Contohlah, kamu dah lukis macam ni, satu pasangan magnesium, satu pasangan kuprum dulu. Tadi dia ada 3 logam kan? Magnesium, kuprum dengan zinc. Sekarang kamu perhatikan, dah lukis, tinggal tulis je. Radas dan bahan disediakan seperti dalam rajah di atas. Dah lukis, kenapa nak buat lagi kan ayat? Tak perlu. Bacaan galvanometer direkodkan. Macam mana kamu kawal? Okey, untuk gambar ni 2 markah. 2 markah. Okey, bacaan galvanometer direkodkan. Bacaan galvanometer adalah kamu punya pemboleh ubah bergerak balas. Macam mana kamu kawal? Kamu ambil pemboleh ubah bergerak balas kamu, lagi 1 markah. Last kali, eksperimen diulang dengan menggantikan plat magnesium kuprum, gantikan dengan plat kuprum dengan zinc. Dan lagi 1 markah, macam mana kamu kawal pemboleh ubah manipulasi kamu ubah macam mana? Lagi 1 markah. Kan dah 4 markah. Tapi cikgu saya tak suka sangat dah lukis. Cikgu kata lukis tak cantik pun saya tak suka. So, saya nak tulis ayat penuh. Boleh dipersilakan kalau ianya mudah untuk kamu. Tapi kena nyatakan satu-satulah. Masukkan dulu air laut dalam bikar. Lepas tu barulah rendamkan ribin magnesium dengan jalur kuprum. Dan sambungkan antara satu sama lain dengan wayar penyambung. Bacaan galvanometer direkodkan. Lepas tu diulang dengan menggantikan plat magnesium kuprum tu dengan pasangan logam yang lain. Okey. Boleh juga ya. Tapi ini lagi senang kan? Lagi ringkas kan? Tak perlu lukis cantik-cantik. Ingat gambar raja kamu wajib ada label. Okey. Penjadualan data akan jadi soalan yang terakhir. Dia 1 markah ya. Okey.
So, pemboleh ubah kamu tadi, pasangan logam. Pemboleh ubah bergerak balas, bacaan galvanometer. Okay, tuliskan. Okay. Kan kamu dah diberi pasangan logam apa dan apa, maka tengoklah. Mula-mula kamu pakai pasangan magnesium kuprum dan kuprum zinc. Pasangan magnesium, copper dan copper zinc. Tulis. Tapi tolong tinggalkan tempat kosong di sini. Kamu tak buat eksperimen. Jangan isi tempat kosong. Kalau betul, okeylah. Kalau salah, terus tak ada satu markah ni. Sayang Okey, ni tips dia. Sebab kamu dah tahu dah soalan dia akan dimulakan dengan penyataan masalah, hipotesis, tujuan, baru rancang eksperimen. Rancang eksperimen, tujuan, pemboleh ubah, prosedur penjadualan data. Buatlah jadual. Dalam periksa, kamu boleh buat jadual. Walaupun dia soalan esei ataupun kamu nak buat point form. Tak payahlah buat soalan esei, susah pemeriksa nak cari markah nanti. Buat je jadual, dia dah nampak. Okey, penyataan masalah ada, betul. Isikan saja. Tujuan dia supaya kamu tak tertinggal. Manalah tahu soalan ni nak jawab last kali kan. Bila kita last rushing, lagi 10 minit, okey calon diminta berhenti menjawab. Dah cuak dah masa tu. Soalan senang, hipotesis yang kamu tahu pun kamu tertinggal akhirnya. Sebab tu kena buat jadual. Dapat kertas exam untuk soalan nombor 11 ni, buat jadual siap-siap. Cikgu Syuhada kata, buat penyataan masalah, tulis siap-siap. Ni kosong kan? Nak jawab last, terpulang pada kamu. Okey. Alright, so pelajar, kita pergi kepada bab seterusnya. Boleh tak kita pergi kepada bab seterusnya pelajar? Saya ada lagu best tau untuk bab ni. Make sure ikut kelas saya sampai habis tau hari ni. Okey, kita pergi kepada bab 4. Cahaya dan optik. Kita dah habis bab, ni bukan bab 4, ni bab 7 ni. Bab 6 elektrokimia kita dah habis. Bab 7 cahaya dan optik. Esok kita akan pergi kepada bab daya dan tekanan dan bab yang terakhir dah habis dah. Kita akan pergi kepada teknologi angkasa lepas. Kita meneroka angkasa lepas sama-sama esok. So, hari ni saya akan pergi kepada bab cahaya dan optik. Okey. Pertama sekali, kalau cakap pasal optik mesti ada kanta. Cermin mata saya ni kanta. Okey. Kanta ada 2 jenis. Kanta, kita ada kanta cembung, kanta cekung. Cikgu macam mana nak ingat dia cembung, dia cekung? Saya selalu dapat soalan daripada pelajar macam tu. Macam mana nak ingat cembung? Kamu ingat kembung. Bila kembung, maksudnya dia bentuk macam ni lah. Gemuk Gemuk Cembung, kembung, gemuk. Bila cembung, kembung. Maka kanta kamu berbentuk macam ni. Cekung, dah kalau satu gemuk, satu lagi kurus lah. Macam ni. Okey. Kanta cembung. Apa beza kanta cembung dengan kanta cekung selain bentuk dia? Beza dia. Kanta cembung ni dia menumpu. Dia menumpu cahaya. Menumpu macam ni, menumpu macam ni. Kita tumpu cahaya. Kita kumpulkan cahaya. Manakala kanta cekung, dia mencapah, diverge. Mencapahkan cahaya. Ni cahaya masuk, dia diverge. Dia luaskan cahaya tu. Capahkan cahaya. Term dia mencapah. Kamu jangan pandai-pandai tulis meluaskan cahaya. Salah. Mencapah. Ingat, term dia menumpu dan mencapahkan cahaya. Cembung, kembung, yang gemuk tu dia menumpukan cahaya. Dia kumpul cahaya. Manakala cekung, dia mencapahkan cahaya. Okey. Ni bentuk-bentuk dia. Bentuk-bentuk ni selalu keluar dalam kertas satu. Soalan objektif dia tanya. Dia tanyalah jenis kanta ni. Mana satu dwi cembung, mana satu plano cembung, mana satu plano cekung. Ni kamu kena ingat lah. Saya tak ada tips lah macam mana nak ingat. Kamu perlu tahulah. Kalau cembung, dia gemuk, maka dia dwi cembung. Tapi kalau belakang dia ni tegak, lepas tu dia ada cembung. Dia still ada gemuk, plano cembung. Okey, berbaliklah. Dia jadi macam bulan sabit. Itu meniskus cembung. Meniskus cembung. Okey, bagaimana pula kalau kanta cekung? Kalau dui cekung, macam ni lah basic. Semua orang tahu yang ni. Plano cekung.
Lanu cekung dan meniskus cekung begini. Kalau nak screenshot ke, senang nak revision nanti, saya bagi kamu masa 1, 2, 3, 4, 5 sebelum saya pergi kepada slide seterusnya. Okey. Jom kita buat aktiviti sikit. Bolehlah komen dengan saya, kita sama-sama buat. Okey, kita cuba labelkan. Kita labelkan. Dah cakap pasal kanta, mestilah kita kena wajib tahu gambar rajah Sina. Wajib tahu gambar rajah Sina wajib tahu gambar rajah Sina punya struktur. Apa dia punya nama, kita kena labelkan. Wajib tahu lukis. Kalau kedudukannya di sini macam mana dia terbentuk. Wajib tahu. Kejap lagi saya bagi tips macam mana nak tahu. Okey. Untuk yang A, dia dekat tengah-tengah kanta ni. Dia dekat tengah-tengah kanta ni. Nampak dia tengah sampai habis kanta. Kita panggil dia paksi kanta. Ada sesiapa boleh bagi tahu saya B tu apa? Pelajar? Anyone can tell me apa yang B ni? B ni apa? Okay, tak ada siapa bagi tahu saya. Okay, paksi. Paksi utama, ya betul Fatihah. Ni mesti dah baca buku kan? Paksi utama, bagus. Okey, C apa? C apa? Jarak ni. Kita panggil panjang fokus. D. D pula. Ada sesiapa tahu D apa? Titik fokus Okey, cuba tengok dekat kanta cekung yang sebelah tu. Kanta cekung dekat A ni, samalah paksi utama. B. B dekat tengah ni. Dekat tengah ni. Pusat optik. Okey, jarak ni. Panjang fokus. Panjang fokus ni nanti ada satu eksperimen, dia selalu keluar dalam bahagian A. Nanti kita pergi sama-sama. Okey. Tadi cikgu kata kalau kanta cembung dia mencapah ke dia menumpu? Kanta cembung dia menumpu. Dia tumpukan, dia kumpulkan cahaya. Nampak tak? Dia menumpu. Tumpu. Dari cahaya banyak dijadikan satu cahaya. Ni biasanya untuk orang rabun dekat. Kalau kanta cekung, kalau menumpu, satu lagi mencapah lah. Dia capahkan cahaya. Nampak? Mencapahkan cahaya. Buka cahaya. Okey. Dah tahu dah gambar Raja Sina. Sekarang ni pelajar, kamu wajib tahu. Wajib tahu lukis gambar Raja Sina. Dulu tak ada ni ni sekarang pelajar saya dah kena tahu. Ni macam soalan fizik dah. Tapi jangan risau, dia tak susah, dia senang je kalau kamu tahu konsep Okey, saya ada satu tips untuk kamu. Nak lukis gambar Raja Sina ni, pelajar takut sangat nak lukis gambar Raja Sina. Kamu ingat KFC. KFC apa cikgu? Kentucky Fried Chicken ke? KFC tu. Sedapnya KFC tu. Bukan pelajar. KFC ni K untuk kotak, F untuk fokus, C untuk center. Itu saya tak tahu macam mana kamu mengingat. Mana tahu ada tips-tips lain ataupun ada nak tanya soalan, jangan malu, jangan segan. Sila komen di ruangan komen kita. So nanti boleh share sama-sama, mana tahu ada tips nak ingat kan? Okey, kalau saya bagi tips senang nak ingat cara nak lukis kotak focus center. KFC. Ingat ayam goreng, ingat kotak focus center. Okey, macam mana? Pertama sekali kita tengok dulu kanta cekung yang kurus dulu Kita mulakan dengan orang kurus. Kotak. Nak bina kotak macam mana nak bina kotak ni? Mula-mula buat kotak. Okey pelajar, ini kamu punya objek Ni objek kamu. Jadi cikgu kata kena buat kotak dulu. Buat kotak. Buat kotak terus ke garisan paksi tengah ni, dekat tengah ni tadi. Dekat tengah paksi utama tu. Okey. Cikgu mana pula datangnya kotak? Kotak ni nampak? Kan kotak kan?
Ni kotak lah ni. Sekejap saya highlight kan. Ni kamu bina kotak lah kat sini. Ni kotak. Kotak kamu. Bina kotak. KFC. F. F untuk fokus. Okey, dah lukis belajar, dah lukis. Jangan lupa buat arrow kat sini. Tak ada arrow, tak ada markah ya. Sebab gambar Raja Sina memang begitu. Lepas tu, fokus. Fokus. Fokus kamu di sini. Kamu tahu kanta cekung dia mencapah. Jadi dia kena buka cahaya tu. Start daripada sini. Start daripada titik fokus. Terus keluar. Okey. Jangan lupa buat arrow. Seterusnya C. C untuk center. Center. Center pula dari mana cikgu? Center. Daripada objek kamu. Ni objek kan yang hitam ni, yang arrow ni. Daripada objek. Okey, tersilap pula. Sebentar Daripada objek kamu. Kamu tarik ke center. Center yang tengah tu. Pusat optik. Okey, tarik. Lagi satu, jangan lupa buat arrow. Nak tunjuk arah cahaya tu. So, wajib ada arrow. Okey, so macam ni je lah. Kamu dah dapat dah. Dia mencapah. Dia mencapah. Jadi, dekat mana titik persilangan kamu? Titik persilangan saya di sini, cikgu. Dekat sini. Ni titik persilangan, maka image kamu di sini. Boleh? Jelas tak? Konsep KFC ni, kotak, fokus, center. Kita cuba lagi. Bila kedudukan objek kamu kurang daripada F. Bila kedudukan objek kurang daripada F. Mula-mula cikgu kata kena buat kotak. Okey, daripada objek, tarik buat kotak. Kemudian jangan lupa buat arrow. Seterusnya, kotak, fokus, center. Daripada fokus kamu, kamu kena tarik. Daripada fokus, tarik keluar. Sebab mencapahkan cahaya kan. Tariklah keluar. Tarik keluar. Okay, last but not least. Last. Okay, ada lagi satu tertinggal. Arrow tak ada. Lepas tu, daripada center. Daripada objek kamu ni, kamu tarik pergi pusat optik. Daripada titik optik kamu tu. Kena lalu tak boleh tak lalu. Tak lalu salah. Okey. Jangan lupa arrow. Mana pelajar titik silangan kamu, titik persilangan di sini. Maka image yang terbentuk di sini. Okey. Image yang terbentuk di sini. Inilah image saya. Okay. Alright. Senang kan? Okay, lagi satu KFC. Cikgu macam mana nak ingat dia punya image, jenis image yang terbentuk, karakteristik image yang terbentuk, ciri image yang terbentuk. Itu pun selalu masuk dalam kertas 1. Kertas 2 pun ada. Kertas 1 memang akan ada satu soalan, dia akan tanya kamu, nyatakan ciri image yang terbentuk, dia akan bagi gambar lah sekiranya objek kamu kurang daripada F ataupun di antara 2F dengan F. Dia akan bagi macam tu. Dan kamu kena ingat lah V. Cara nak ingat untuk kanta cekung. Tak kira lah kat mana pun dia terletak di antara 2F dengan F, kurang daripada F. Ini kurang daripada F kan objek kamu. Ataupun lebih daripada 2F. Mana-manalah dia terletak. Ciri dia sentiasa VUD. VUD. Virtual, maya. Ingat V. Saya suka ingat dalam bahasa Inggeris sebab tu salah satu akronim yang saya gunakan dari dulu sampai sekarang. V untuk maya, virtual untuk maya. U, upright, tegak. Maksudnya dia tak terbalik lah. Image kamu tak terbalik. Kalau terbalik, kamu kena lukis macam ni image punya arrow. Kalau tak terbalik, dia tegaklah ke atas. Dikecilkan, semakin kecil. Tengok, betul tak dia semakin kecil?
Objek kamu besar, image kamu kecil. Yes, betul dikecilkan. Begitu juga kalau kedudukan dia berbeza, image tetap dikecilkan. So ingat VUD. Cekung tak kisahlah kat mana pun dia berada, dia punya jenis image sentiasa VUD. Take notes, okay? Contoh peralatan optik, cermin sisi, cermin cukur, teleskop. Teleskop kita pakai nak tengok objek jauh kan. Objek tu jauh tapi kita nampak dia kecil. Cermin mata. Cermin mata untuk orang yang rabun jauh. Okey, selesai. Kita tengok cara nak lukis kanta cembung pula. Pakai juga teknik yang sama kotak fokus center pelajar. Pakai teknik yang sama. Bina kotak dulu. Hampa bina kotak daripada objek ni. Buat kotak. Carilah garis ke tengah. Okey. Jangan lupa arrow. Tak ada arrow, tak ada markah. Arrow tu menandakan cahaya tu bergerak ke arah dia. Okey. Lepas tu, fokus. Kalau tadi dia mencapah kan, kotak fokus. Dia mencapah. Dia menyerapkan cahaya. Dia jadikan cahaya tu luas. Dia mencapah. Tapi kita tahu kanta cembung dia menumpukan cahaya. Maka step yang kedua, fokus. Kamu kena lukis dia lain sikit. Daripada sini terus sambung. Kalau tadi daripada fokus, kalau tadi kat sini kan, itu kalau dia mencapah. Itu kalau kanta cekung. Tapi kalau kanta cembung, daripada tengah yang ni, kamu sambung, pergi dekat fokus. Pergi fokus. Sambung terus, tarik. Okey, sambung. Dan, lagi satu, center. Center macam mana pula cikgu? Center samalah daripada objek. Daripada objek kamu, kamu tinggal tarik melalui tengah tu. Melalui titik tengah tu. Okey. Kena lalu tak lalu tak boleh. Kata saya nak buat sini. Tak boleh. Lalu sampai kamu dapat titik persilangan. Dah ada titik persilangan? Tak boleh kat sini Kena ada titik persilangan. Okey, dah tersilap. Sekejap, sebentar. Daripada objek, tarik pergi center. Tarik pergi center of the lens. Dah ada titik persilangan. Jangan lupa arrow. Saya keep on ingatkan student. Ada student dia terlepas pandang arrow. Dia tak lukis anak panah. Salah terus Okey. Jadi pelajar, di mana titik persilangan anda? Titik persilangan saya di sini, teacher. Maka, image yang terbentuk di sini. Image yang terbentuk di sinilah. Ni image kamu. Sekejap, saya nak lukis dengan pen color lain supaya boleh nampak. Image yang terbentuk di sini. Teacher, kenapa teacher tulis dia terbalik? Sebab image yang terbentuk dia songsang, inverted. Dia nyata, dia songsang, dia dikecilkan. Itu kalau kedudukan objek ni, lebih daripada 2F. Dia jauh daripada 2F, maka ciri image yang terbentuk nyata, songsang, dikecilkan. Macam kamera lah. Dia songsang dia terbalik. Okey. Seterusnya, sekiranya kedudukan objek tu dekat F. Tadi lebih daripada F. Apa jadi? Okey, ni. Nampak tak dia punya image ni dikecilkan? Nanti dalam exam kan, kalau dia keluar dalam bahagian B, soalan kertas 2 bahagian B, sebenarnya dia suruh kamu kira tau, size image. So, kamu kena kira lah pakai pembaris. Kira ni berapa cm. Jangan lupa bawa pembaris ni wajib untuk bab ni. Okey, seterusnya, sekiranya kedudukan objek kamu di 2F. Kita guna pakai konsep Kentucky Fried Chicken. Bukanlah kotak focus center. Guna pakai, mula-mula teacher cakap kena buat kotak. Daripada objek, tariklah buat kotak. Hampa jangan lupa buat arrow. Okey. Selepas tu cikgu kata kena buat kotak KF, F fokus. Tariklah sebab dia menumpukan. Dia menumpukan cahaya. Tarik lalu kena F. Tarik lalu kena F. Tarik panjang-panjang pun tak apa.
Okay, jangan lupa buat arrow juga. Saya akan selalulah bebel ingatkan kamu supaya tak lupa Okey, KFC. C kena lalu center. Daripada objek, lalukan dengan center. Wajib lalukan dengan center. Bawa pembaris. Yang tak bawa pembaris, tak dapat lukis Okey. Dah jumpa titik persilangan kan? Berhentilah nak buat besar-besar lagi. Buat apa? Okey, dah. Settle KFC. Kemudian, janganlah lupa lukis kat mana kamu punya objek. Kat mana kamu punya image. Sekarang ni kamu dapat image di sini. Image dia di sini. Titik persilangan di sini. Maka image kamu di sinilah. Di sini. Lebih kurang di sini. Okey, ni image kamu. Nampak image di sini? Label lah image. Jadi ciri-ciri dia, image kamu masih lagi songsang. Lepas tu nyata, virtual, sama size dengan objek. Nampak dia sama size? Kat sini tak berapa nampak sangat. Kalau ukur pakai pembaris nampaklah. Nampaklah, ni penuh kan? Ini pun sama. Size dia sama. Kalau lukis betul dapat saiz sama, maksudnya betul lah jawapan kamu tu. Betul lah kamu lukis teknik kamu. Kalau salah, salah, ada something wrong lah tu. Ingat KFC ingat Kentucky Fried Chicken, ingat kotak, fokus, center. Okey pelajar, seterusnya kita cuba lukis sekiranya kamu punya lokasi objek ni terletak di antara 2F dan F. Tadi lebih 2F dah settle. Okey. Kotak, sama saja teknik dia, tak sama Buat kotak di tengah, jangan lupa hampa buat arrow. Lepas tu, lepas kotak, fokus. Garis ke fokus ni. Lalu, sampai dia lalu fokus. Okey, arrow jangan lupa. And then, lagi satu, last but not least. Apa step seterusnya pelajar? Apa step seterusnya? KFC, C untuk apa? Anyone boleh komen? Tanda kamu faham lah. Harap-harap faham tau. C untuk center. Center, daripada objek, lalukan dengan center. Okey, dah lalu center, berhentilah. So, arrow, N. Di manakah titik persilangan dia? Titik persilangan dia di sini, cikgu. Wah, besarnya. Maksudnya objek, ciri-ciri objek tu mesti dibesarkan. Okey. Kamu boleh nampak di sini, kamu punya image. Image yang terbentuk ni di sini. So, dia masih lagi inverted. Masih lagi inverted, songsang. Dibesarkan, dia besar daripada objek asal dia. Dan nyata. Okey, ada lagi satu. Hari ni kita belajar lukis-lukis je pelajar Bila kedudukan dia betul-betul di F ni. Apa jadi bila kedudukan dia betul-betul di F? Sama juga step dia, buatlah kotak. Kotak. Buat kotak daripada objek. Pergi paksi utama. Saya ingat pula kotak saya ni. Kotak. Jangan lupa lukis arrow. Nanti dalam exam cikgu kata KFC jangan lupa arrow, jangan lupa arrow. Ingat suara saya ni. Okey. K, F, fokus. Dia pergi fokus. So, tarik daripada, sambung. Daripada tengah ni, sambung. Lalu kat fokus. Okey, settle? Tak settle lagi. Arrow tak ada. Okey. Last step. Kena center. Daripada objek ni, kamu tariklah. Ni kat sini dia special Dia tak akan bertemu. Kamu tak boleh, cikgu dia tak jumpa. Maka saya nak naik kat sini. Tak boleh. Saya nak kat sini. Tak boleh. Dia kena, syarat dia kamu kena lalu center. Pusat optik, kamu kena lalu center, syarat dia. Jadi tak dapat, tak apa, biarkan je lah. Maksudnya ciri-ciri objek tu dia maya. Image dia kat sini.
Image dia kat sini tak ada intersection, dia dekat infinity. Lampu sorot ni apa nama dia lampu yang biasa dekat funfair tu. Okey, kat sini. Image dia di sini. Okey, image yang terbentuk di sini. Dia infinity, dia terbentuk di infinity. Kita tak perlu lukis. Itu. Ada kurang satu markah ni sebab tak ada arrow. Okey, selesai. Maya tegak dibesarkan. Objek dia besar lah sebab dekat infinity kan. Okey, seterusnya. Last ni. Last lukisan kita pada hari ini. KFC. Sama juga. Binalah kotak kamu. Bina kotak. Bila kedudukan dia kurang daripada F Teacher, kedudukan apa yang kurang daripada F? Ni nampak ni kedudukan objek kamu ni. Kurang daripada F. Dia dekat sini kurang daripada F. Okay. So, saya dah buat kotak teacher. Kotak F. Fokus. Sama juga. Fokus, tarik. Untuk yang untuk case yang kedudukan dia kurang daripada F ni, dia ada special case sikit. Kamu dah tarik ke bawah, kamu kena tarik ke atas. Tarik ke atas pula, tarik ke atas. Kenapa tarik ke atas? Memang macam tu, dia ada special case. Okey, cahaya dia masih lagi ke sana. Okay, so lagi satu, last, KFC. C, center. Daripada objek kamu, ni bukan garisan. Okey, sebentar ya. Daripada objek kamu, tarik, pergi melalui titik fokus. Cikgu, saya nak dia berintersect. Jadi saya nak buat macam ni. Tak boleh. Syarat dia kena lalu titik fokus. Okey, dah dekat sini. Berhenti. Jangan lupa lukis arrow. Tadi special case dah kalau yang ni pun dia tarik sampai atas, yang fokus ni pun kamu kena tarik sampai atas juga ya pelajar. Okey, start dari sini, tariklah sampai atas sampai dia berintersect. Nampak tak intersect dia dekat belakang? So, intersect dia di sini. Maka image yang terbentuk image kamu yang terbentuk akan di sinilah. Image terbentuk di sini. Image besar. Yang ni Maya tegak dibesarkan. Virtual, upright, magnified. Okey, contoh alat dia kanta pembesar. Okey pelajar, kita dah habis dah lukisan. Lukisan untuk kanta cekung dengan kanta cembung. Okey pelajar, nak ingat kanta cekung punya karakteristik sama je. VUD, virtual, Maya. U, upright, tegak. Dia kena tegak. D, diminish. Dia dikecilkan. Dia sentiasa sama. Tak kisahlah kedudukan dia, objek dia dekat kurang F ke, lebih F ke, di antara 2F dengan F. Ataupun lebih daripada 2F. Sama je. Sifat dia VUD. Okay. Teacher, itu kalau sifat kanta cekung. Kalau sifat kanta cembung macam mana nak ingat teacher? Banyak ni. Susah ni nak ingat. Okey, macam mana nak ingat? Kita kembali kejap lagi. Saya nak bagi lagu untuk kamu. Jadi kita rehat kejap beberapa minit. Jumpa lagi lepas ni Okey. Okey pelajar, boleh tak saya sambung lagi? Ingat. Okey. Tadi saya dah ajar macam mana nak lukis Raja Sinar untuk sebentar ya. Tadi saya dah ajar macam mana nak lukis Raja Sinar untuk kanta cekung yang kurus tu macam mana. Konsep KFC, kotak focus center. KFC bukan Kentucky Fried Chicken tapi kotak focus center. Bina kotak, fokus, lalukan ke garis fokus dan lalukan di center, pusat optik. Alright. KFC sama juga. KFC ni ataupun teknik ni boleh diguna pakai untuk kanta cekung juga. Macam mana guna pakai untuk kanta cekung? Kotak, kita bina kotak. Di sinilah kotak. Kotak kat mana? Kat sini. Dan fokus. Fokus mana? Ditarik sini sebab dia menumpu. Kanta cembungan dia menumpukan cahaya. Dan C, center. Lalukan objek dengan center sampailah jumpa, sampailah berintersect, sampai dia jumpa antara satu sama lain. Titik perjumpaan ni lah
image yang terbentuk. Okey teacher. Teacher explain kalau kanta cekung ada VUD je, virtual upright magnified. Virtual adalah maya, upright tegak, magnified dibesarkan. 3 tu je. Kat mana-mana pun kedudukan dia, sama ada kat 2F ke, dekat F ke, dekat kurang daripada F ke, ataupun di antara 2F dengan F. Sama je. Dia akan jadi VUD. Tu sifat kanta cekung. 3 je, 3 saja. Tapi macam mana nak ingat image-image kanta cembung ni teacher? Macam mana nak ingat? Disebabkan ramai sangat student tanya. Okay, maka saya come out dengan ni cara, tips nak hafal ciri-ciri image, bentuk image. Pelajar kena ingat bentuk image ni, ciri-ciri image yang terbentuk ni, dia at least ada 1 atau 2 soalan. At least ada 1 soalan dalam kertas 1. Dia suka tanya, sekiranya kedudukan kamu dikurang daripada F ke, kedudukan kamu di F ataupun di 2F, dia akan bagi berbeza kedudukan lah. Dan dia bagi kanta. Kalau kanta cekung senang lah, VUD je. Kalau kanta cembung, hampir nak ingat banyak Okay, tapi senang je. Sebelum tu kamu kena ingat yang ni untuk gambar ni untuk kanta cembung yang gemuk. Okay, so bayangkanlah ini kanta cembung kamu. So, sekiranya kedudukan dia F dekat sini, 2F di sini. Pelajar, kalau kamu ada sebarang soalan, boleh stop saya. Boleh tulis di ruangan komen. Saya akan pilih komen yang soalan yang paling relevan. Okay, bayangkan ini kanta cembung. Gemuk kan kanta cembung? Sekiranya kedudukan objek kamu di kurang daripada F, dia di sinilah. Ciri image yang terbentuk, VUM. V-U-M. VUM ni apa? Kejap lagi kita pergi. Kalau dekat kedudukan objek kamu di F, VUM juga sama. Kalau kedudukan di antara 2F dan F, RIM. Jadi RIM. Kalau kedudukan kamu di 2F, jadi RIS. RIS ni sifat dia, ciri-ciri image yang terbentuk. RIS. Dan kalau lebih daripada 2F, jadi RID. Kalau infinity pun jadi RID juga Ni RID. R-I-D. Sama je. Kalau infinity pun RID juga. Okay. RIM, RIS, RID tu apa benda cikgu? Okay. VUM. Kita tengok R untuk real. Real ni nyata lah. Ciri image dia nyata. V, virtual, maya. Inverted, terbalik. Upright, tegak. Tegak Magnified, dibesarkan, besar. S, sama size. S stand for same size, sama size. Okay, D untuk diminish, kecil, dikecilkan. Okay pelajar, cuba tengok VUM. Kan mula-mula kalau kedudukan, katakanlah kalau kedudukan kamu dikurang daripada 2F di sini, VUM. Jadi, sifat yang kamu kena ingat VUM. V untuk virtual, maksud dia maya. Upright ni tegak, magnified dibesarkan. Sifat image yang terbentuk sekiranya kurang daripada 2F, kedudukan objek kamu, virtual maya, upright tegak, magnified dibesarkan. Okay, VUM dah settle sama je. Kalau kedudukan di antara 2F dan F, maka ingatlah RIM. R untuk real, nyata. I inverted, terbalik. M untuk magnified, dibesarkan. Okay. RIS pula. R untuk real, nyata. I inverted, terbalik. S untuk sama size, same size. Okay. Kalau kedudukan objek kamu di 2F, kalau kedudukan objek kamu di lebih daripada 2F, jauh gitu. Okay. So R, I, D, read. R real, nyata. I inverted, terbalik. D diminish, dikecilkan. Okay.
Read, infinity. Sekiranya kedudukan objek kamu di infinity, jauh sangat. So, image, ciri-ciri image yang terbentuk, read, real, nyata. I, inverted, diterbalikkan, terbalik. D, diminish, dikecilkan. Oh, ingat vom, vom, rim, ris, read, read. Jadi, saya pun come up lah dengan satu lagu nak ingat vom, vom, rim, ris, read, read. Siapa yang boleh ingat vom, vom, rim, ris, read, read tu ingatlah. Tapi saya ada satu lagu, boleh ke saya nyanyi? Okey. Lagu dia berbunyi macam ni lah. Sorry suara tak sedap. Tapi kamu cara nak ingat, bolehlah. Siapa yang ingat, bolehlah ambil cara ni. Kalau tak ingat je lah vom, vom, rim, ris, read, read ni. Okay, saya nyanyi tau. Okay. Sifat image kanta cembong, ingatlah vom, vom, rim, ris, read, read. Ingat lagi kanta cembong, ingatlah vom, vom, rim, ris, read, read. Sifat image kanta cekong, hanya ada satu VUD. Okay, nyanyikan setiap hari, la 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 la. Okay, macam tu lah bunyi dia. Saya tak nak ulang lagi, sekali saja. Okay. Ingat image kanta cembong. Ingatlah vom, vom, rim, ris, read, read. Vom bila mana kedudukannya. Yang ni kurang daripada F. Vom lagi satu. Bila dia dekat F. Rim. Rim bila dia di antara U, di antara F dan U tu image tau pelajar. 2F. Ris. Ris dia dekat 2F. Read dia lebih daripada 2F. Dan akhir sekali di kedudukan infinity. Ingat Ingat image kanta cembong, ingatlah vom, vom, rim, ris, read, read. Okay. Ingat lagu ni. Ingat image kanta cembong, ingatlah vom, vom, rim, ris, read, read. Ingat lagi kanta cembong, ingatlah vom, vom, rim, ris, read, read. Kanta cekong ada satu saja sifat VUD. Satu je sifat dia VUD. Virtual, maya, U, upright, tegak, D, diminish. Okey, tu kalau kamu boleh ambil untuk ingat. Tapi kalau dah ingat tak apalah, tak payah ambil. Okey. Kanta cembong yang ada banyak ni yang susah nak ingat kan? Alright, so seterusnya. Peralatan optik yang kamu perlu tahu ada 2 pelajar. Iaitu mikroskop dan teleskop. Mikroskop. Mikroskop kita perlukan untuk lihat objek yang kecil sangat. Yang kita tak nampak dengan mata kasar. Manakala teleskop, kita nak lihat objek yang jauh. Nak lihat bulan. Nak lihat planet. Nak lihat bintang. Okay, so kita pakai teleskop. Untuk peralatan optik mikroskop, apa yang kamu perlu tahu? Kuasa pembesaran mikroskop. Ini pun soalan favourite dalam kertas 1. Saya dah jumpa dalam banyak trial, dia mesti tanya soalan. Dia suruh kamu kira soalan kuasa pembesar mikroskop. Dia bagi kamu kuasa pembesar kanta objektif dengan kuasa pembesar kanta mata. Kanta mata, eyepiece ni dia dekat dengan mata Ni kanta mata. Eyepiece ni kanta mata. Objektif lens ni kanta objektif. Yang dekat dengan mata, nama dia kanta mata lah. Okay, so yang favourite lah untuk soalan kertas 1 ni dia suka minta kamu kira kuasa pembesaran mikroskop. Macam mana kuasa pembesaran mikroskop pelajar? Kuasa pembesar kanta, kuasa pembesar kanta mata, kanta objektif, kamu darabkan dengan kuasa pembesar kanta mata. Katakanlah kamu diberi kanta mata sebanyak 4 kali. Dan kanta objektif kamu adalah 24. Jadi, macam mana nak kira kuasa pembesar mikroskop pelajar? Anyone boleh kirakan untuk saya? Kanta objektif 24
darabkan dengan kanta mata kamu diberi 4. Jadi 24 darabkan dengan 4, kamu akan dapat 24 darab 4, 16, 96. Kamu akan dapat 96 kali times. Tulislah kali ni menandakan 96 kali kuasa pembesaran. Okey, tu soalan favourite, dia suka sangat suruh kamu kira kuasa pembesaran mikroskop. Lagi satu. Yang ni tak berapa favourite sangat lah, tapi kamu perlu tahu ciri-ciri image. Dalam optik, kanta dan optik ni, kamu kena ingat ciri-ciri image. Kamu tak dapat lari daripada ciri image. Dah tahu lukis, mestilah kena tahu ciri image dia macam mana, bukan? Okey, ciri-ciri image. Image yang pertama tu dibentuk di sini. First image ni, dia ciri-ciri dia, dia terbalik. Nampak anak panah dia terbalik. Maksudnya dia songsang. Tapi dia nyata, dia songsang dan dibesarkan. Ni image yang pertama. Image yang kedua, final image, image akhir. Yang terbentuk maya, songsang, dibesarkan. Sebab itulah kamu nampak di mikroskop besar. Walaupun objek tu kita tak nampak kan dekat bawah, tapi dia dalam mikroskop bila kita tengok dia jadi besar. Okey, ingat peralatan optik mikroskop, ingat kuasa pembesar mikroskop. Cara nak kira eyepiece darab objective lens. Kanta mata, kuasa pembesar kanta mata darab kuasa pembesar kanta objektif. Okey, itu saja. Yang kedua, teleskop. Teleskop untuk kita lihat objek yang jauh di sana. Okey. Selalu ditanya, yang ni tak selalu tanya, tapi kena tahulah dalam bab ni. Mana tahu tahun ni dia tanya ke? Bab baru kan? Okey. Pada pelarasan biasa, dia sama juga adik-adik eyepiece yang dekat dengan mata, objective lens yang jauh dengan mata. So, pada pelarasan biasa, jarak antara kanta objek dengan kanta mata, macam mana nak kira? FO tambah FE. FO ni apa? FE ni apa? FO panjang fokus kanta objek lah. FO ni panjang fokus kanta objek dengan FE panjang fokus kanta mata. Okay. So, tambahkan saja pada pelarasan biasa. Alright, so ciri image. Image yang pertama terbentuk di sini. Ciri-ciri dia songsang, of course, nyata. Bila songsang nyata dan dia dikecilkan. Bila dikecilkan. Dan image akhir dia. Image akhir dia di mana? Image akhir dia. Image akhir di infinity kat sini. Nampak? Dia tak ada persilangan. Tak ada titik persilangan. Image akhir dia maya, songsang dan dibesarkan. Sebab tu dan dibesarkan kat sini. Okay, so peralatan optik. Kamu perlu tahu tadi mikroskop, cara nak kira objective lens, darabkan dengan eyepiece. Dan kalau teleskop untuk lihat objek yang terlalu jauh, cara nak kira pelarasan FO tambah FE. FO apa? Panjang fokus kanta objek, tambahkan dengan panjang fokus kanta mata. Okey. Dah selesai dah dalam bab ni. Dah selesai. Dah habis kelas kita? Tak ada. Kita akan cuba teknik menjawab soalan. Kita pergi kepada soalan kertas 1. Masihkah anda ingat teknik yang saya berikan? GPS, garis kata kunci anda. Teknik nak tembak soalan kertas 1, garis kata kunci anda. Setiap soalan mesti ada kata kunci. Potong yang bukan jawapan. Dalam pilihan jawapan A, B, C, D. A, B, C. Mesti ada yang kamu pasti dia salah. Selesai. Jangan lupa pindahkan jawapan anda ke kertas OMR. Okey. Jom kita tengok soalan yang pertama, pelajar. Jom jawab sama-sama dengan saya. Siapa yang ada jawapan, bolehlah share sama-sama. Okey. Raja 24 dia tunjukkan satu objek diletakkan di hadapan satu kanta cembung. Ni mesti tanya sifat image ni. Okey. Kedudukan. Antara berikut, baca dululah soalan dia. Antara berikut yang manakah ciri-ciri image? Kan betul dia tanya ciri-ciri image. Jadi, kata kunci, garis kata kunci, ciri image yang terbentuk. Baru nyanyi tadi. Okey.
Jadi kedudukan dia di mana? Kedudukannya di antara 2F dan F. Kedudukan ni objek Jadi dia tanya bila objek di antara 2F dan F. Apa ciri image? Ingat mesti ada satu jenis soalan macam ni dalam kertas satu. Saya tengok pattern dia begitu. At least ada satu soalan. Okay, so macam mana tadi saya nyanyi? Saya tak nak ulang dah. So kamu kena ingat VUM, VUM, RIM, RIS, RID, RID. Okay, VUM bila kamu punya image, bila kamu punya objek kurang daripada F. VUM lagi satu, bila objek kamu dekat kedudukan F. RIM, bila kedudukan di antara. Okay, di antara F, 2F. Okay, RIS. RIS, kedudukan kamu di 2F. RID, bila kedudukan kamu lebih daripada 2F. Dan last, bila kedudukan di infinity. Sekarang ni dia tanya kedudukan objeknya di antara 2F dengan F. Maka fokus kita adalah di sini. Fokus kamu adalah di sini di sini. Apa sifat dia? Sifat dia apa pelajar? Real, rim, real, nyata, I, inverted, terbalik, M, magnified. Besar, dibesarkan. Okay, so jom kita cari. Dia mesti nyata. Nyata. Mana yang dia tulis Maya ni salah lah. Jom kita salahkan pangkah jawapan yang salah. Mana ada Maya salah, B salah, D pun ada Maya maka D salah. Jadi dia antara A dengan C. A dengan C, rasa-rasanya yang mana? Dah jawapan kat situ, invert. Dia mesti terbalik. Jadi dia bukan tegak, A bukan jawapan dan yang paling tepat adalah, bukan yang paling tepat, yang betul, inverted. Song sang, apa sifat dia? Rim C. Senang kan nak jawab? Okey, seterusnya. Yang ni dia tengok ini fenomena gerhana bulan. Antara berikut peralatan optik yang manakah kamu boleh pakai untuk memerhati fenomena gerhana bulan? Peralatan optik, kata kunci kamu garis atau bulat atau highlight. Okey. Kamera ke? Kamera bukan cikgu, dia ada dua je peralatan optik. Nak tengok objek dekat, objek kecil ataupun objek yang terlalu jauh, teleskop atau mikroskop saja. Maka slide projector tak? Slide projector ni bukan dalam kelas bolehlah pakai slide projector. Nak tengok bulan memang tak lah. Okey. So, yang paling tepat adalah, yang betul adalah teleskop lah, tengok objek jauh kan? Okey. Antara berikut, tengok gambar ni. Yang mana menunjukkan gambar raja sinar yang betul. Gambar raja sinar yang betul. Kata kunci dia betul, bukan yang salah Kanta cengkong. Kanta cekong. Ingat lagi macam mana nak lukis gambar raja sinar? Ingatlah Kentucky Fried Chicken. Kotak, focus, a center. Kotak, focus, center. Alright, so kita tengok mana yang mematuhi konsep kotak focus center ni. Mula-mula buat kotak teacher, ini betul lah buat kotak. Yang ni buat kotak juga. Ni pun buat kotak, ni buat kotak. Semua pun buat kotak. Okay, tengok seterusnya. Fokus. Disebabkan kanta cekung, dia mesti mencapahkan cahaya. Dicapahkan cahaya, dia kena buka. Okay, so daripada dia mesti lalu fokus, lalu ke atas. Fokus, tariklah dari fokus. Yang ni tak lalu fokus pun, B salah. Tak ada, ni pun tak lalu fokus. Dia lalu fokus yang ni. Yang ni kan untuk kanta cembung kan. Langsung salah fokus. Yang ni lalu fokus, yes, dia lalu fokus. So,
Kita tengok seterusnya, center. Dia mesti lalu pusat center. Ni lalu pusat center, betul? D, antara A dengan D. Kita tengok D. D ni langsung tak lalu center, center optik. So, yang betul adalah A. Yang ikut konsep KFC, kotak focus center ni. Yang betul A. Okey. Dia cakap, ada pelajar dia gunakan kanta cembung untuk periksa bahagian dalam jam. Bahagian dalam jam. Dalam jam mestilah bahagian dia kecil-kecil kan? Okey. Apakah jarak antara kanta dengan jam untuk melihat imej yang besar? Okey. Jarak antara kanta sama ada dekat F ke, dekat kurang daripada F ke, atau 2F di antara dekat sini ke, dekat sini ke. Kita nak tengok bahagian objek yang kecil kan? Kita nak tengok bahagian objek yang kecil. So, ingat lagi. Vom, rim, ris, read. Okey. Bila kita nak tengok sesuatu yang kecil, mestilah kita kena, sifat imej yang kita kena dapat dibesarkan. Magnified, dibesarkan. Sebelum tu, yang ni kedudukan dia U sebelum S, objek sebelum F. Kedudukan form lagi U dekat F. Yang ni U di antara F. Between. U in between F dan 2F. Okey. Ni lagi satu, dia dekat 2F. Lebih daripada 2F dan infinity. Kita tengok yang mana ada sifat ciri-ciri dibesarkan. Dekat sini, magnified. Ada 3 je. Ada 3 je kedudukan. So, ada 3 je kedudukan. Dibesarkan. 2 kali jarak fokus. Kalau 2 kali jarak fokus, maksudnya 2F. Sama size. Kita tak naklah tengok sama size, nak lagi besar kan? So, A salah. Sama jarak dengan fokus dekat F. Okey, kita dapat dibesarkan. Boleh jadi betul. C. Kurang daripada jarak fokus. Kurang daripada jarak fokus dekat sini pun magnified juga. Boleh jadi betul. D. Lebih besar daripada 2 kali jarak fokus. Lebih besar daripada jarak 2F. Lebih besar daripada 2F. Dia akan jadi dikecilkan. So, D ni pun salah. So, jawapan dia antara B dengan C. Mana? B dengan C. Antara dekat 2F ataupun dekat F. Okey. Dia lebih kurang sama. So, yang ni pelajar, kalau jenis soalan keluar macam ni, lagi kecil jarak, lagi kurang jarak daripada fokus, lagi besar imej yang terhasil. So, C adalah jawapan dia. Okey, next. Kita pergi kepada kertas 2. Kertas 2, kita bahagian A dulu. Bahagian A ni kemahiran proses sains, 4 markah, 1 markah lagi aplikasi. Ni kanta cembung. Okey, rajah 2.1 dengan 2.2. Dia tunjukkan satu eksperimen untuk ukur jarak fokus bagi 2 kanta cembung. Ukur jarak fokus. Okey, jarak fokus ni antara ni, line putus-putus ni dengan line sini. Line objek yang ditumpukan. Kita tumpu cahaya ke di sini. Okey, so tengok Untuk 2.1. Kanta dia tipis. Jarak fokus yang kamu akan dapat panjang. Jarak. Okey. Jarak kamu panjang Alright. Bila kita tengok kanta 2.2 ni, dia tebal.
jarak fokus kamu sikit. So, dia suruh kamu kirakan, ukur dan catatkan jarak fokus. Masa ni, pakailah pembaris, ukurlah jarak fokus darjah 2.2. Markah percuma ada pembaris. Ukur dengan betul. Kat sini tak boleh nak ukur lah jadi nanti kamu ukur pakai pembaris kamu dekat kertas tu, ukur exactly. Kamu akan dapat jawapan dia. Ukur je pakai pembaris. Jadi jawapan, contoh yang ni jawapan dia 4.7 plus minus 0.1. Maksudnya bolehlah 4.8. Bolehlah 4.6 pun dikira betul. Okey. Antara 4.6 hingga 4.8 jawapannya. Lebih kurang daripada tu, salah. Okay. Ni tinggal kamu ukur je kan. Takkanlah salah. Pakai pembaris je pun. Okey. Alright. Sebelum tu. Mailah kita cari pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dulu. PM. Manipulasi. Ketebalan kanta lah. Satu gemak, satu kurus kan? Okey. Dan kamu punya pemboleh ubah bergerak balas, of course lah. Jarak fokus. PM yang kita ubah-ubah. Kanta, satu kita pakai tebal, satu kita pakai nipis. Maka dia adalah pemboleh ubah manipulasi. Bergerak balas yang kita perhatikan. Jarak fokus. Okay, sekarang pelajar. Dia suruh kamu beri foto hipotesis. Hipotesis hubungan antara PM dan PB. Tadi dah hipotesis tu kita boleh buat berdasarkan kita listkan kat sini. Sebentar ya. Okay. Semakin tebal cermin, semakin tebal kanta, semakin bertambah ketebalan kanta, semakin berkurang jarak fokus. Semakin kurang ketebalan kanta, semakin bertambah jarak fokus. Belilah satu je sebab dia minta satu je. Ini contoh jawapan, semakin lebih ketebalan, semakin bertambah ketebalan kanta cembung, semakin lebih kurang fokus. Semakin kuranglah fokus. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini ketebalan kanta cembung. Nyatakan ketebalan kanta cembung yang dimalarkan. Yang kamu tak boleh ubah jenis kanta. Boleh ke satu pakai kanta cembung, satu pakai kanta cekung? Tak boleh. Kalau nak kaji panjang fokus mesti sama jenis kanta. Mesti dua-dua pakai kanta cembung. Sama ada nipis ke tebal ke, itu akan jadi pemboleh ubah manipulasi. Okey. Ramalkan jarak fokus jika kanta cembung lebih tebal digunakan. Okey. Ramalkan maksudnya predict. Agak-agak. Jarak fokus. Dia minta jarak fokus jika kanta cembung lebih tebal. Kamu tahu bila tebal, maka kamu punya, bila semakin tebal, maka jarak fokus kamu berkurang. Okay, kita tengok tadi, katakanlah kamu dah ukur di sini. Jarak antara ni, jarak fokus untuk 2.2. 2.2 ni dah tebal lah. Kamu dapat 4.7. Katakanlah pakai lagi tebal daripada ni. Mestilah amount kurang daripada 4.7. Apa amount yang kurang daripada 4.7 cm. Tapi janganlah letak kosong, letak yang logik lah. Letak 3.8, 3.9 lah. Asalkan kurang daripada 4.7. Tak boleh lebih sebab dia kata yang lebih tebal kan daripada rajah 2.2. Okey. Untuk soalan jenis macam ni, dia suruh kira, kamu kena pakai pembaris lah. Tak boleh kira agak-agak Tak ada agak-agak kat sini. Okey. Rajah 1 menunjukkan eksperimen nak kaji hubungan antara jarak objek dengan saiz image. Okey, dah dapat dah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Mengkaji hubungan di antara jarak dengan objek dan saiz image. Jarak objek. Ini keputusan eksperimen jadual 1. Tengok jadual 1. Jarak objek. Pemboleh ubah manipulasi PM dan saiz image akan jadi kamu punya PB. Kamu boleh lihat di sini. Ini contoh lain untuk soalan bahagian A.
Semakin berkurang jarak objek, jadi semakin bertambah saiz image. Maksudnya bila kamu, ini asal objek kat sini. Bila kamu kurangkan, kurangkan letak sini lah, letak dekat sini. Bila kurangkan, kamu letak kat sini. Jadi jarak yang terhasil adalah lebih besar. Okay. Semakin berkurang jarak objek, saiz image akan jadi besar. Satu dia inversely proportional, inverse. Satu besar, satu meningkat, satu kena berkurang. Okey. Berdasarkan jadual satu, lukis saiz image melawan jarak objek. Dia dah bagi dah dekat sebelah ni. Dia dah bagi, kamu tinggal lukis sajalah. Yang dipaksi Y adalah pemboleh ubah saiz image. Saiz image pemboleh ubah bergerak balas. Dan jarak objek yang dipaksi X adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi tinggal isi sajalah. Tadi bila jarak objek kamu 8, maka kamu punya saiz image 1. Di sini. Okey. Kena lukis betul-betul dekat axis dia. Tak lukis salah satu je, tak ada markah terus. Okey. Sekiranya jarak objek kamu 7, saiz image yang dihasilkan 2. 7 di sini, saiz image yang dihasilkan 2. 7 di tengah-tengah ni. Okey. 6, sekiranya jarak objek kamu 6, saiz image 3 cm. 3 cm. 6 3 cm, it will be here, di sini. Dan sekiranya jarak objek kamu 5. 5 di tengah, saiz image yang kamu akan dapat 4. Saiz image 4. Iaitu di sinilah. Lebih kurang di sini. Dah dapat satu markah bila transfer semua betul. Kalau kamu transfer satu salah, maka kamu akan hilang terus 2 markah di sini. Okay. Cuba kamu tengok. Untuk soalan lukis graf ni, dia akan bagi dah siap-siap paksi Y apa, paksi X apa, dia akan bagi skala. Tugas kamu tinggal pindahkan maklumat dan lukiskan graf. Lagi satu markah nak dapat macam mana? Sambungkan line antara graf dengan graf. Okey, sambungkan line. Nampak graf ni menurun, maka semakin bertambah saiz image, semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang saiz image. Okey, sekarang saya dah bagi jawapan dah untuk relationship. Apakah hubungan antara jarak objek dengan saiz image berdasarkan graf? Tengok graf lah, macam tadi saya kata hubungan. Hubungan ni hipotesis jarak objek dengan saiz image. Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang saiz image. Okey, dah selesai. Sekarang dia minta kamu ramalkan keadaan image, ramalkan keadaan image pada skrin jika lubang kamera dibesarkan. Jika lubang kamera, dia suruh soalan ramalkan. Ramalkan agak-agak apa jadi jika lubang kamera, lubang kamera yang ni, lubang kamera ni kamu besarkan. Apa jadi? Jadi, bila lubang kamera besar, dia tak dapat menumpu satu tempat je. Dia kurang menumpu satu tempat. Jadi, image yang terhasil ni soalan aplikasi dia lebih blur, lebih kabur. Okey. Dia tak fokus kan. Bila kecil kita fokus, kita tumpu satu tempat je. Bila dia, bayangkanlah bila lubang tu dibesarkan, jadi cahaya tu ada lebih banyak ruang. Jadi dia tak akan fokus dekat tempat yang sama. Okey. D.
Nyatakan ciri lain untuk image selain saiz. Selain saiz. Dia nak minta ciri lain. Saiz dia dah bagi dah. Kecil ke besar. Dia minta ciri lain. Jawapan dia ada dekat dalam gambar. Kalau kamu perasan lah. Of course lah, dekat sini nampak saiz dia. Dia tak nak kamu bagi saiz. Dan nampak tak kat sini? Anak panah terbalik. Kalau anak panah terbalik, maksudnya dia inverted. Kamu boleh tulis terbalik. Okey, dah selesai dah. Ada jawapan dah dekat dalam soalan. Sekarang ni, kita terus pergi kepada soalan nombor 11. Soalan esei 10 markah. Banyak 10 markah ni. Okey, kita tengok macam mana jenis soalan dia. Macam mana nak dapat markah? Kita mestilah kena baca. Dia biasanya kaji maklumat di bawah. Kaji maklumat berikut. Study the following information. Perhatikan situasi berikut. Soalan ni macam itulah, kaji maklumat berikut. Dia akan bagi satu situasi. Tugas kita baca. Kenapa kita kena baca? Sebab dekat dalam maklumat ni lah adanya jawapan. Kita kena cari. Yang lain tu pemboleh ubah manipulasi, yang sama pemboleh ubah bergerak balik. Yang sama pula. Yang kita nak perhati itu jadi pemboleh ubah bergerak balas. Soalan pertama dia akan tanya soalan pernyataan masalah. Tengok kat sini. Dia akan tanya pernyataan masalah. Garis kata kunci. Dia tanya pernyataan masalah. Soalan pertama selalu memang pernyataan masalah. Tak akan berubah tiba-tiba jadi hipotesis dulu, takkan. Dia dah stick ni format dia. Okey, jom kita sama-sama baca. Kita ada Cikgu Maznah dengan adik Cikgu Maznah. Dua-dua rabun dekat. Dua-dua rabun dekat, maka pakai kanta cembung lah. Dua-dua memakai cermin mata kanta cembung. Cikgu Maznah dia mengalami masalah rabun dekat yang lebih teruk. Cikgu Maznah. Nampak perbezaan kat sini. Cikgu Maznah rabun dekat lebih teruk daripada adiknya. Okey, kita tulis Maznah and adik. Cikgu Maznah punya rabun lagi tinggi daripada adik dia. Lagi rendah. Okey, so jadi dia memakai cermin mata yang lebih tebal. Kanta tebal. Jadi adik dia kan pakai kanta nipis lah. Kanta cembung yang lebih nipis. Kerana ingin menghasilkan jarak fokus yang lebih dekat. Fokus, jarak dia kita nak hasilkan lebih dekat daripada adik Maznah ni. Okey, so jadi apa pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah dimanipulasikan? Ketebalan kanta lah. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas akan jadi apa? Jarak fokus. Kalau kanta tebal, jarak fokus dia lebih pendek. Macam soalan bahagian A tadi, soalan first yang kita dah pergi. Jadi, kalau nak jawab soalan pernyataan masalah, tolong jawab dalam bentuk pertanyaan. Bila dah kita tanya, nama awak siapa? Kat mana kamu tinggal? Akhirnya mesti ada question mark. Tanda soal. Tak ada tanda soal, salah. Adakah ketebalan kanta cembung mempengaruhi panjang fokus? Tulis je lah soalan. Tak perlu jawab. Bawah ni tak perlu tulis ya. Tak perlu. Okey. Seterusnya. Soalan kedua. Dia tanya hipotesis. Nampak tak? Lepas pernyataan masalah, dia tanya hipotesis ya pelajar. Dia akan tanya hipotesis. Hipotesis, kamu tahulah semakin tebal kanta, semakin pendek jarak fokus. Okay, so buat satu, dapat satu markah. Lepas tu barulah diikuti dengan soalan
membina eksperimen, merancang eksperimen. Kamu tak perlu buat eksperimen, kamu rancang eksperimen. Okey, dalam subjek sains ni hanya rancang. Tapi kalau kamu ambil pure sains macam fizik, kimia, bio, kamu kena buat eksperimen. Ada kertas 3 untuk sains tak ada. Kena rancang saja. Okey, rancang eksperimen. Step yang pertama, tolong cari senarai radas dan bahan. Dari senarai radas itulah kita ada idea. Eksperimen apa yang aku nak buat ni? Okey. So bacalah. Kita baca pernyataan diberi. Cadangkan satu eksperimen. Dia minta kamu cadangkan untuk uji hipotesis kita. Hipotesis kita tadi, semakin tebal kanta, semakin kurang jarak fokus. Dengan menggunakan kanta cembung tebal, kanta cembung nipis. Kanta cembung tebal, nipis. Pelajar, saya ada satu tips untuk kamu. Mana nak cari pemboleh ubah manipulasi? 2 alat yang terawal. 2 radas yang terawal. 2 atau 3 radas yang terawal. 2 atau 3 radas yang terawal. Dia mesti bagi awal-awal. Pertama sampai ketiga. Sekarang ni dia bagi yang pertama. Kanta cembung tebal. Terus dia bagi. Kanta cembung nipis. Okey, dah tahu dah. Jadi pemboleh ubah manipulasi adalah ketebalan kanta. Jenis kanta. Satu tebal, satu nipis. Of course lah, bergerak balas. Jarak fokus. Alright. Pemegang kanta, dia ada bagi kamu pemegang kanta, lilin, skrin putih dan pembaris. Dia bagi pembaris untuk kamu ukur lah jarak dia pendek ke panjang. Tak ada pembaris macam mana nak ukur kan? Okey. Huraian anda hendaklah mengandungi aspek berikut. Dia tanya tujuan. Nak cari, nak tulis tujuan macam mana? Tulislah untuk mengkaji hubungan antara PM dan PB. Jangan tulis PM, PB pelajar. Saya cakap untuk mengkaji hubungan PM, PB. Tapi masukkanlah PM dengan PB kamu. Jangan malas sangat PM. Ketebalan kanta, PB, jarak fokus untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta dan jarak fokus. 1 markah untuk kamu. Okey. Lepas soalan tujuan, barulah dia akan tanya pemboleh ubah. Pemboleh ubah PM kita dah ada, PB kita dah ada. Pemboleh ubah dimalarkan apa belajar? Dimalarkan, of course lah, jenis kanta. Kita tak bolehlah satu pakai kanta cembung, satu pakai kanta cekung. Tak boleh. So, semua kena pakai kanta cembung. Sebab nak kaji ketebalan kan. Ketebalan je nak kaji, bukan nak kaji cembung ke cekung. So, yang dimalarkan, yang tak boleh ubah, kena jenis kanta. Prosedur dan kaedah, cara nak buat. Pelajar takut nak jawab soalan ni. Soalan penjadualan data ni tak takut. Dia takut nak jawab prosedur. Macam mana cikgu nak dapat markah penuh 4 markah dekat prosedur ni? Saya nasihatkan kamu untuk lukis. Lukis, jangan lupa label dan tulis sikit. Ada markah kat situ. Tengok yang pertama. Lepas kamu lukis, kita dah lukis radas penat-penat kan. Tak payahlah nak nyatakan lagi macam mana kita nak susun. Tulis je radas disediakan seperti ditunjukkan di atas. Dah lukis, tak payahlah susun. Okey. Lepas tu, tuang, masukkan. Ni tak ada kaitan dengan tuang masukkan. Eksperimen ni tempatkan apa? Tempatkan kanta cembung di mana? Okey, dan lepas tu perhatikan, gunakan alat pengukur, gunakan pembaris, ukur jarak fokus di antara apa dan apa. Dapat 1 markah di situ. Macam mana kamu nak dapatkan PB tu 1 markah? Eksperimen kamu ulang dengan gantikan kanta tebal dengan kanta nipis. Alright, so macam tu je buat. Ayat kena buat ayat pasif tak boleh buat ayat macam ayat aktif. Saya pasti kamu semua terror lah pasif dengan aktif. Okey. 4 markah ni bukan semestinya kamu kena buat gambar dan kamu kena buat ayat. Tak semestinya. Cikgu saya tak suka sangat lukis. Tulislah ayat penuh pun ada markah di situ. Tapi bagi saya lebih senang kan. Kamu buat je, lukis je gambar. Bukan susah pun nak lukis lilin, kanta cembung. Tak susah.
Okay, lukis saja. Asalkan pakai semua peralatan yang diberi. Dan tinggal cakap je lah, radas disusun seperti disediakan di atas. Skrin dilaraskan sehingga imej tajam terbentuk. Macam mana kamu nak dapat pemboleh ubah bergerak balas? Okey, panjang fokus diukur. Ni macam mana nak dapat PB kamu? Ukurlah panjang fokus. Dan eksperimen ulang dengan guna kanta nipis. Lagi satu markah. Macam mana kamu kawal pemboleh ubah manipulasi kamu? Kalau buat ayat penuh, kena nyatakan satu-satu kanta cembung, diletakkan di hadapan skrin putih. Pula tu letakkan lagi lilin di belakang kanta cembung. Berapa cm kena nyatakan. Okey, susah kan ayat penuh ni? So, lukis. Tak perlu lukis cantik-cantik. Kita bukan kelas seni. Saya keep on repeat. Kita kelas sains. Lukis je asal nampak bentuk. Alright. Settle dah prosedur. Sekarang kita pergi soalan penjadualan data. Penjadualan data satu markah je Cikgu, macam mana nak buat penjadualan data? Pemboleh ubah manipulasi dah ada dah tadi. Masukkan je lah. Ketebalan kanta. Kanta apa? Kanta cembung. Jarak fokus. Pemboleh ubah bergerak balas, jarak fokus. Kalau jarak kan biasanya dalam unit cm, kamu ukur dalam cm, jadi tulislah cm. Kalau contohnya eksperimen mikroorganisma, kehadiran koloni bakteria. So tak ada jarak kan? Kita tulis ya atau tidak tu tak payahlah tulis unit. Okey, ketebalan kanta cembung. Satu kamu pakai tebal, satu kamu pakai tipis. Kalau dia dah bagi berapa cm, nyatakanlah di sini. Tapi tak ada bagi, dia bagi tebal dan nipis saja, maka tulislah tebal dan nipis. Jangan pandai-pandai tulis di ruangan sini Jangan isi. Kamu tak buat eksperimen. Kamu hanya jalankan eksperimen. Kalau untuk pemeriksa yang tegas, ada jawapan salah, terus kamu tak dapat markah. Kalau ada yang baik sikit, dia tengok, okey budak ni ada yang ni, dia akan abaikan yang ni. Biarkan kosong. Nak selamat, biarkan kosong. Biarkan kosong. Dan satu tips yang kamu kena take note di sini, buatlah jadual. Nampak je soalan nombor 11, soalan esei. Buat satu jadual, dimulakan dengan pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, prosedur penjadualan data. Buat je dulu. Saya nak buat nanti kemudian. Buat jadual dulu supaya tinggal isi je. Supaya tak tertinggal. Tak adalah dah lambat kan, tengok masa, lagi berapa minit je. Sampai soalan yang senang pemboleh ubah yang boleh jawab ni pun tertinggal. Sayang kan? Satu markah dekat sini, markah kedua, tujuan satu markah, di sini 2 markah. Pemboleh ubah kamu tapi kena bagi 3-3 ni, jangan bagi 2 je. Kalau tak bagi 3-3, tolak 1. Prosedur 1 markah dan prosedur 4 markah dan last sekali 1 markah. Total 10 markah. Nak dapat 10 markah macam tu je soalan esei. Harap kamu semua dapat jawab soalan esei ni lepas ni. Okey, buat jadual. Okey, soalan last untuk hari ni. Kita dah nak habis dah belajar. Soalan bahagian C. Soalan pilihan masih lagi di bahagian C. Kamu boleh pilih antara soalan nombor 12 atau soalan 13. Biasanya soalan ni dia akan keluar, bukan biasanya, dia akan keluar unit-unit lain. Contohnya satu dia keluar topik tingkatan 4. Daya dan gerakan. Soalan acceleration velocity tu, daya dan gerakan. Dan lagi satu dia akan keluar topik lain lah, topik lain. Contohnya topik optik ke. Okey. Jom tengok. Kanta pembesar adalah sejenis kanta pembesar peralatan optik bantu mengatasi had penglihatan. Untuk kita tengok objek yang kecil, nyatakan 2 image. Of course lah dibesarkan. Maya dan tegak. Okey. Alright, so seterusnya. Kemajuan teknologi membolehkan penghasilan kanta yang sangat nipis. Bayangkan je lah TV zaman dulu. TV zaman dulu dengan TV zaman sekarang. TV zaman dulu macam kotak besar kan, nak bawa punyalah berat. Tapi TV zaman sekarang ni, saya pun boleh angkat satu TV. Tak kisahlah berapa inci. Okay. So,
Nyatakan 2 aplikasi Kanta dan kelebihan pada peralatan optik. Aplikasi Kanta, apa je bahan barang-barang yang pakai Kanta? Apa-apa, kamu boleh letak dekat sini. Soalan aplikasi, contoh kamera DSLR kan ada Kanta. Okey, untuk panjang fokus boleh kita laraskan. Kalau kamera zaman dulu panjang fokus tak boleh laras. Satu gambar, satu kali macam tu je. Kita yang kena bergerak depan ke belakang. Tapi sekarang tak perlu. Okey, kamera litar tertutup ni CCTV. CCTV kenalah kecil nak hasilkan kecil kan. Takkanlah CCTV siapa yang besar kan. Kamera pengintip, spice camera. Nama pun pengintip. Mestilah nak hasilkan kamera yang kecil. Nak hasilkan kamera kecil, kena Kanta kecil kan. Okey. Soalan terakhir. Kenapa teleskop astronomi moden sesuai digunakan untuk mencerap objek? Untuk kita tengok objek yang jauh di angkasa. Kenapa? Beri alasan. 6 markah, maka tolong bagi 6 poin. Macam tu je, 6 poin. Okey. Hasilkan pembesaran imej besar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni contoh 7, 8. Kalau saya bagi 8 saya dapat 8 markah ke cikgu? Tak, maksimum 6 Bagilah 6. Boleh tengok kat sini. Jadi pelajar, kita dah habis dah hari ni kita punya kelas optik dan cahaya dan optik dan cahaya. Okey. Dan sedikit elektrochemistry soalan semalam. Okey. Sebelum kita habis, saya nak ingatkan kamu semua yang ikut kelas saya, jangan lupa masuk kita punya kontes, Davis punya kontes dekat Instagram. Tinggalkan komen-komen yang kreatif atau komen-komen yang baik, yang kreatif. Jadi kita akan pilih komen tersebut, komen yang terbaik kita akan pilih dan kamu akan berpeluang memenangi antara hadiah-hadiah yang menarik lah. Apple iPad. Lepas tu ada tiket pergi Genting Sky World tau. Okey, baru buka. Okey. So, jangan lupa tinggalkan komen di Instagram Alright pelajar. Esok saya akan habiskan kelas kita, kelas intensif kita dalam pembelajaran yang ke-10. 2 topik terakhir. Topik ke-9 iaitu tentang topik ke-9 dan topik ke-10. Topik ke-9 daya dan tekanan dan topik ke-10 kita meneroka ke angkasa. Alright, so terima kasih atas perhatian kamu sepanjang 2 jam ni. Kita jumpa lagi esok dalam masa yang sama jam 11.30 hingga 1.30 petang. Alright, Assalamualaikum dan selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bye.